Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Betapa pengecutnya pembangkang, itu kata-kata netizen, itu kata-kata para pemerhati politik yang ada di Malaysia hari ini. Mereka memalukan pembangkang apabila hari ini terbukti bahwa pembangkang hanya bising tapi pengecut. Mereka sebenarnya tidaklah seberani seperti yang disangka. Hari ini telah dimaklumkan bahawa Anwar Ibrahim sudah memaksa mereka. Bayangkan Anwar Ibrahim sendiri, Perdana Menteri yang sepatutnya menjaga jawatan beliau, kalau betullah Anwar Ibrahim itu takut dijatuhkan atau takut dengan jawatan, kehilangan jawatan, sudah tentu Anwar Ibrahim tidak melakukan perkara ini, yaitu masuk di dalam lembah bahaya. Apabila Anwar Ibrahim sendiri memaksa pembangkang, bayangkan istilahnya boleh kita guna, memaksa pembangkang untuk mengusulkan usul tidak percaya, undi tidak percaya. Namun demikian, apa yang berlaku ialah pengecutnya pembangkang. Kenapa kita berani cakap begitu? Kerana telah disahkan usul tidak percaya pembangkang pada hari pertama sidang parlimen tidak ada. Pembangkang gagal mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Semalam salah seorang pemimpin Perikatan Nasional yaitu Tun Faisal menyatakan kononnya kalau undian dilakukan secara senyap-senyap akan berlaku Anwar Ibrahim akan kalah esok pagi. Tapi saya kata lupa. Mungkin bukan Anwar yang tumbang, tapi Perikatan Nasional yang akan tumbang kalau dibuat secara senyap-senyap. Mana dia tahu, macam mana dia tahu 100% ahli Parlimen Perikatan Nasional akan menyokong Parti Bersatu dan juga PAS. Silap-silap hari bulan yang menyokong Anwar lebih ramai daripada yang tidak menyokong Anwar Ibrahim. Kita teruskan ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami yakin kerajaan ini. Saya nak perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Bagi Anda yang punya masalah kesehatan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah kesehatan Anda. Dengarkan baik-baik. Jangan kamu pula kata aku jual ubat. Tak, aku tak jual ubat. Saya hanya jual harapan kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life meningkatkan daya imun badan sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita bodoh, kita kena penyakit dan sukar untuk sembuh daripada penyakit. Itu sebabnya ramai orang yang nak sembuh tapi imun badan mereka tidak diperbaiki. Imun badan kita itu seperti doktor yang merawat kita daripada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sembuh kuat, apabila imun badan kita dirangsang menjadi bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Dan ingat, produk ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan dan kedokteran pada abad ini. Dan diluluskan KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera dan dapatkan khidmat nasihat secara percuma. Baiklah saudara-saudara sekalian. Apa yang mengejutkan kita hari ini ialah sikap pembangkang yang pengecut. Mereka berdegar-degar mengatakan Anwar Ibrahim sudah tidak diminati lagi, sudah harus diturunkan. Tapi mereka lupa. Hanya satu cara untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, yaitu melalui undi tidak percaya. Tapi apa jadi? Tiada seorang pun ahli parlimen daripada pembangkang yang berani mengusulkan undi tidak percaya. Balik-balik kata mereka, alasan mereka tidak akan dibaca. Tapi Anwar sudah pun menyatakan, hantar, saya akan kemukakan dahulu. Tapi apa yang berlaku? Mereka memang pengecut. Apa yang berlaku pada hari pertama? Tiada undi tidak percaya dinyatakan. Hari ini hari pertama sidang parlimen, saya tunggu kata Anwar Ibrahim. Kalau ada majoriti silakan. Tapi selepas itu, Tan Sri Johari Abdul, Speaker Dewan Parlimen mengatakan bahawa tiada usul undi tidak percaya Parlimen Perdana Menteri dibentangkan. Kenapa? Pembangkang yang pengecut. Speaker Dewan Rakyat terpaksa menolak usul undi tidak percaya yang dibawa oleh Tun Mahathir kerana beliau bukan lagi seorang ahli parlimen. Himpunan turun Anwar 26 hari bulan hanya lawak jenaka.
Satu-satunya kaedah nak jatuhkan Anwar Ibrahim adalah melalui undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Itulah sebabnya kita kata Perikatan Nasional makin lama makin lawak, makin pengecut. Itu pun PAS dan Bersatu tidak sepakat untuk undi tidak percaya. Perikatan Nasional sudah retak menanti belah. Ingat, Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad dan Hadi Abang berjaya tebuk atap, hari ini rupanya tidak. Las-las speaker umum tidak ada usul undi tidak percaya start hari ini daripada 21 Julai hingga 28 Ogos. Jadi berhentilah puak-puak yang kata mereka cukup jumlah, Anwar Ibrahim akan turun dan sebagainya. Payahlah kamu dipengaruhi oleh kata-kata terutamanya Papa Gomo. Rumor kerajaan perpaduan jatuh bulan Julai Ogos hanya lawak Pak Pandir, kedai kopi saja. Kasihan kena main dengan pemimpin mereka. Je bersungguh nak kena panas. Pemimpin mereka duduk dalam ekon dan tak buat kerja pun. Itu tulisan Syamgaz. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan undi tidak percaya di parlimen kepada Anwar Ibrahim. Siapa sangka akhirnya Anwar Ibrahim betul-betul menawarkan, memberi isyarat kerajaan sedia benarkan undi tak percaya di parlimen. Belum pernah ada Perdana Menteri di Malaysia yang sehebat Anwar Ibrahim. Atau dengan tanda petik, segila-gila Anwar Ibrahim. Kalau Muhyiddin buat dulu, jangankan buka parlimen saja Muhyiddin tumbang. Kalau pemimpin-pemimpin lain membuat undi tidak percaya, yakinlah dengan saya bahwa mereka akan tumbang begitu saja. Tapi Anwar Ibrahim ini sudah kali keberapa? Kalau saya tak silap, ini kali keempat Anwar Ibrahim suruh buat undi tidak percaya di parlimen. Kali pertama, minggu pertama Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ataupun pada waktu parlimen kali pertama dibuka. Lepas tu dia buat lagi tawaran. Pun sama. Apa yang terjadi? PN gagal dan bikin malu saja. Orang Sabah kata bikin malu kumpulan saja. Akhirnya mereka kedapatan tak cukup jumlah. Jumlahnya memalukan. Itulah siapa suruh tak rajin pergi parlimen. Nak kononnya buat undi tidak percaya, tapi datang parlimen pun malas. Kan betul kah tidak? Kalau kamu tidak percaya, kamu tengoklah siapa punya kehadiran paling lemah di dalam hadir kelas parlimen. Itu kalau di sekolah dah boleh kena buang kerja, buang sekolah. Sebab sudah berkali-kali, berpuluh kali tak hadir ke sekolah. Jadi kena denda lah kan. Apa kata kalau ahli parlimen yang gagal hadir dalam jumlah tertentu ke parlimen, potong gaji. Ya itu kan bagus. Gaji itu pergilah kirimkan kepada orang-orang yang miskinkah atau sebagainya. Itu lebih baik. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa saya nak kongsikan dengan Anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita kuat melawan penyakit. Imun badan kita kuat melawan penyakit, imun badan kita menyembuhkan kita daripada penyakit. Tetapi secara umum dan ringkasnya juga, kalau imun badan kita lemah dan bodoh di dalam, apa saja penyakit tak akan sembuh-sembuh dalam badan kita. Daripada penyakit kecil sampai penyakit besar tak akan sembuh. Tapi kalau imun badan kita kuat, kalau imun badan kita sehat, kalau imun badan kita bijaksana, mengenal mana lawan, mana musuh, maka secara ringkas dan umumnya kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Jadi dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, diperakui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, KKM, lulus KKM dan juga halal. Produk ini adalah produk yang luar biasa. Jadi untuk Anda yang berminat, hubungi nombor telepon yang tertera. Jangan tangguh-tangguh, Anda tangguh, Anda rugi. Ingat, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi bayangan yang kerajaan tidak akan menghalang sebarang usul undip percaya di Dewan Rakyat di tengah desakan pembangkang agar dia meletakkan jawatan.
Anwar berkata dia telah berbincang dengan yang dipertua Dewan Negara atau Dewan Rakyat, Johari Abdul, bagi memastikan jika usul sedemikian dibentang, ia akan dibahaskan serta-merta. Saya beritahu Speaker Johari, kalau ada usul, maka undian akan dijalankan hari ini. Katanya semasa perhimpunan bersama kaki tangan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya pagi tadi. Hari ini hari pertama sidang parlimen, saya tunggu usul undi tak percaya. Kalau ada majoriti, silakan, katanya lagi. Namun Anwar meragui kemampuan pembangkang untuk memperoleh sokongan yang mencukupi bagi menjatuhkannya sambil menegaskan kerajaan masih memiliki majoriti 2/3 di parlimen. Menurut peraturan di parlimen, urusan kerajaan, yaitu rang undang-undang atau usul yang dibawa oleh kerajaan persekutuan, diberi keutamaan berbanding usul yang dibawa oleh ahli parlimen biasa. Semasa pertakbiran Najib Razak, beberapa usul undi tidak percaya dimasukkan dalam aturan mesyuarat, namun ia berada terlalu bawah dalam senarai dan tidak sempat dibawa ke Dewan Rakyat sehingga tamat sidang. Bagaimanapun, Perdana Menteri selaku Ketua Parlimen mempunyai kuasa untuk memberi laluan kepada usul yang dibawa oleh parlimen bukan daripada kerajaan. Pada Disember tahun 2022, sebulan selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Anwar telah mengemukakan usul undi percaya dan dimenanginya melalui undian suara. Ketika itu pembangkang tidak meminta undi belah bahagi, di mana setiap undi ahli parlimen direkodkan secara individu. Pada masa ini, PN sedang menggerakkan siri himpunan turun Anwar bagi mendesaknya agar turun jawatan. Himpunan utama dijadual diadakan pada Sabtu ini dengan PN menyasarkan kehadiran 300,000 peserta, namun polis menjangkakan kehadiran yang lebih rendah, yaitu antara 10,000 hingga 15,000 orang sahaja. Saya jangka 5,000 cukuplah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini satu pendedahan luar biasa. Direct to the point. Tuan Ibrahim tak perlu bohong. Pas jumpa UMNO untuk tebuk atap. Itu pendedahan paling panas malam ini dinyatakan oleh Puan Zarkasi. Jadi rahasia selama ini yang dipegang ketat, dipegang erat, disembunyikan erat oleh parti PAS, akhirnya dinyatakan dan dibongkar oleh Puan Zarkasi. Rupa-rupanya Tuan Ibrahim tak perlu bohong. Pas jumpa UMNO untuk tebuk atap. Wah, ini hebat luar biasa. Tapi malangnya, untuk makluman kamu semua, UMNO bukan lagi UMNO yang dulu yang mudah kena tipu daya. UMNO sudah berapa kali dipatuk oleh ular, jatuh ke dalam lubang berapa kali. Takkanlah UMNO nak dipatuk ular yang sama. Takkanlah UMNO nak jatuh ke lubang yang sama lagi. UMNO tidaklah sebodoh itu. Dengan pengalaman dan dengan beberapa ikhtiar hidup yang telah dilalui oleh parti UMNO, termasuk ke arah kebangkitan semula, maka dengan itulah tidak mungkinlah UMNO akan terpedaya dengan pujuk rayu PAS lagi. PAS hanya sekarang ini melukut di tepi gantang. Nak bersama dengan bersatu, kelihatannya bersatu pun makin menjauhi PAS. PAS nak buat apa sekarang ini pun kita tak tahulah. Kesian jugalah kan, kononnya paling banyak kerusi, tapi disisihkan pula. Haha. Apa pula komen Anda semua? Sebelum kita teruskan pendedahan hebat ini, izinkan saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita menjadi kuat, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Secara umum dan ringkasnya juga, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita pun tak akan sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Daripada penyakit yang paling kecil sehinggalah paling besar kita tak sembuh, karena imun badan merupakan dokter pribadi kita di dalam tubuh badan kita. Kuat dokter itu, bijak dokter itu, sembuhlah kita. Bodoh dokter itu, lemah dokter itu, maka
kena penyakit dan tak sembuh-sembuhlah kita daripada badan kita. Jadi, jom kita kuatkan imun badan kita, didik imun badan kita, rangsang imun badan kita melalui terapi imun Transfer Factor for Life ini. Dapatkannya melalui nombor telepon yang tertera, dan produk ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan pada abad ini, kedokteran pada abad ini, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, lulus KKM dan halal. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon yang tertera. Dan saudara ingat betul-betul, apabila Anda bertangguh-tangguh, mungkin Anda sudah terugi masa penentu kepada kesehatan kita semua. Baiklah, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puat Zarkasi menyangkal dakwaan terdapat wakil UMNO bertemu dengan pimpinan PN untuk terlibat dalam gerakan rentas parti. Beliau berkata sebaliknya, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Manlah, yang mengambil inisiatif berjumpa orang perantaraan UMNO dan menawarkan jawatan Perdana Menteri jika parti itu bersetuju dengan langkah kerajaan terbuka tap. Tuan Ibrahim tidak perlu berbohong, apa yang dimaklumkan, saya dimaklumkan Tuan Ibrahim yang mengambil inisiatif berjumpa orang perantaraan UMNO dan menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada UMNO jika UMNO bersetuju dengan langkah kerajaan terbuka tap. Tetapi idea itu tidak pernah dibawa dan dibincang dalam MKT. Kerana kalau ia dibawa ke MKT sekalipun, sudah pasti saya orang pertama yang akan bercakap dan membantah dengan sekeras-kerasnya, kata beliau. Sebelum ini, PAS mendakwa terdapat wakil UMNO bertemu dengan pimpinan PN secara senyap-senyap untuk terlibat dengan gerakan rentas parti yang digerakkan oleh pengerusinya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Presiden PAS itu berkata, Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata beliau mengesahkan kewujudan itu dan bersikap terbuka terhadap mana-mana pemimpin dalam UMNO yang ingin bersama atau menyokong PN. Tanpa Muhammad Puad lagi, UMNO tidak akan terjebak sekali lagi dalam pakatan dengan PN yang disifatkan sebagai rakan kongsi paling tidak boleh dipercayai sepanjang sejarah Barisan Nasional. Tuan Ibrahim amat mengetahui UMNO tidak akan masuk lubang biawak kali kedua. Semua itu hanya untuk memerakam UMNO. Kerjasama UMNO PAS apatah lagi dengan bersatu hanya bermimpi di siang hari, kata beliau lagi. UMNO sudah serik dengan PN. Dalam sejarah BN, jelas sekali PN adalah bekas rakan kongsi yang paling tidak boleh dipercayai, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.